Okey, perkara pertama ialah kita mesti mengetahui apa itu nilai tempat dan apa itu nilai digit. Jadi nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam satu nombor. Di dalam perkataan, daripada kanan, nilai tempat sar, kemudian puluh, kemudian ratus, kemudian ribu dan puluh ribu. Jadi kamu akan lihat sama ada soalan itu memberikan digit yang diminta untuk nilai tempat ataupun dia garis digit tersebut dan dia minta nilai tempat. Sama ada dua. Dia nyatakan digit tersebut ataupun dia garis digit pada nombor tersebut, dia minta nilai tempat. Jadi daripada kanan kamu carilah nilai tempat yang betul, sar, puluh, ratus, ribu dan puluh ribu. Jadi untuk darjah 4 kamu belajar sehingga puluh ribu. Apa itu nilai digit? Nilai digit ialah nilai bagi digit berdasarkan kedudukan dalam suatu nombor. Kalau tadi nilai tempat dalam perkataan, nilai digit dalam nombor. Jadi kamu tengoklah kalau dia minta digit apa. Sama juga macam nilai tempat, sama ada dia nyatakan digit tersebut atau dia gariskan digit tersebut dalam nombor. Dan daripada kanan, sama juga kamu tulis digit tersebut dan kamu tidak tambahkan apa-apa untuk sar, kamu tambahkan satu sifar untuk puluh, kamu tambahkan dua sifar untuk ratus, kamu tambahkan tiga sifar untuk ribu, dan kamu tambahkan empat sifar untuk puluh ribu. Jadi sangat senang untuk membezakan nilai tempat dengan nilai digit kerana nilai tempat dalam perkataan manakala nilai digit dalam nombor. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Nombornya ialah 62,307. Soalan, apakah nilai tempat dan nilai digit bagi 6 dalam nombor di atas? Okey, apakah nilai tempat dan nilai digit bagi 6 dalam nombor di atas? Okey, untuk nilai tempat, cikgu nyatakan perkataan, kamu kira daripada kanan, sar, puluh, ratus, ribu dan puluh ribu. Jadi bila soalan minta digit 6, terus kamu tahu jawapan nilai tempat bagi 6 adalah puluh ribu. Tetapi jika soalan menyatakan dalam bentuk apakah nilai ataupun apakah nilai digit, jawapan tersebut mestilah dalam angka. Jadi untuk jawapan dalam angka ni, cikgu dah pun nyatakan tadi, untuk sar tiada sifar, untuk puluh satu sifar, untuk ratus dua sifar, untuk ribu tiga sifar dan untuk puluh ribu empat sifar. Jadi oleh kerana soalan minta 6, jadi nilai digit bagi 6 kamu tulis dalam angka 6 dan 4 sifar. Jadi jawapan nilai digitnya ialah 60,000. Okey, kita lihat semula nombor yang sama tetapi sedikit berbeza. Masih lagi 62,307. Tapi kali ini soalannya berubah sedikit ya. Apakah nilai tempat dan nilai digit bagi 3 dalam nombor di atas? Okey, apakah nilai tempat dan nilai digit bagi 3 dalam nombor di atas? Jadi cikgu ulang sekali lagi nilai tempat dalam perkataan. Kita kira dari kanan, sar, puluh, ratus. Berhenti. Sebab kita dah sampai ke digit 3. Jadi nilai tempatnya adalah ratus. Sar, puluh, ratus. Bila kita nyatakan soalan tersebut minta nilai atau nilai digit dalam nombor. Jadi kita tulis 3 dan tadi cikgu dah kata sar tiada sifar, puluh satu sifar dan ratus dua sifar. Jadi kamu akan tulis jawapan nilai digit 3 sifar-sifar atau dalam sebutan 300.
Sekarang kita lihat topik yang kedua, subtopik yang kedua iaitu cerakin. Cerakin ada dua jenis. Sama ada soalan minta cerakin mengikut nilai tempat atau cerakin mengikut nilai digit. Jadi kamu dah tahu bagaimana hendak menulis nilai tempat dan bagaimana untuk menulis nilai digit. Jadi bila cerakin tu, cerakin nombor tersebut mengikut nilai tempat satu-satu dan cerakin mengikut nilai digit satu-satu. Yang mana perkataan, yang mana nombor. Jadi nilai tempat cerakinnya dalam bentuk perkataan. Manakala untuk nilai digit cerakinnya dalam bentuk nombor atau angka. Dan cerakin juga ada simbol tambah. Okey, untuk membahagi asal, puluh, ratus, ribu dan puluh ribu tu ada simbol tambah. Okey, masih lagi menggunakan nombor 62,307. Soalan dia berkaitan cerakin. Cerakinkan nombor di atas mengikut nilai tempat. Jadi mengikut nilai tempat perkataan, bila kamu nak cerakin nombor, kamu bukan bermula daripada kiri. Bukan bermula daripada kanan, tapi mula berkiri. 60,000, kemudian kamu tambah simbol 2,000, tambah simbol 300, tambah simbol tu, simbol tambah sifar, puluh, lepas tu tambah 7 star. Ingin cikgu ingatkan semula, walaupun di bahagian puluh tiada nilai, tapi kamu mesti menyatakan juga nilai tempatnya dengan menulis sifar puluh. Cikgu ulang sekali lagi jawapan dia. 60,000 tambah 2,000 tambah 300 tambah sifar puluh tambah 7 star. Masih lagi nombor yang sama iaitu 62,307. Tapi kita ubah sedikit soalan iaitu cerakinkan nombor di atas mengikut nilai digit. Jadi cikgu dah nyatakan mengikut nilai digit maksudnya jawapan tersebut dalam bentuk angka. Dan bermula daripada kiri, 60,000, simbol tambah, 2,000, simbol tambah, 300, simbol tambah sifar, simbol tambah 7. Jadi kalau cikgu nyatakan sebelum ni, cikgu kata kalau nilai digit di bahagian puluh tambah 2 sifar kan. Tetapi oleh kerana di bahagian puluh tu tak ada nilai, jadi kamu hanya letak sifar sahaja. Okey, tadi kamu nampak ya, 7 tiada sifar, puluh 2 sifar tapi sebab dia tak ada nilai, kamu tulis sifar sahaja. 3 kamu tambah pula 2 sifar jadi 300. 2 kamu tambah 3 sifar jadi 2,000 dan 6 kita tambah 4 sifar jadi 60,000. Itu adalah cara untuk kamu menulis cerakin nombor mengikut nilai digit. Sekarang kita lihat apa itu tertib menaik dan apa itu tertib menurun. Jadi kalau kita nyatakan tertib naik dan tertib menurun ni, maksudnya nombor yang diberikan adalah lebih daripada 1. Selalunya 3, 4, 5. Dan kita mesti menyusun nombor-nombor tersebut. Jadi kita susun mengikut kehendak soalan. Sama ada soalan minta tertib naik ataupun soalan minta tertib menurun. Jadi bagaimana nak menyusun tu? Untuk tertib menaik, set nombor tersebut disusun dalam nilai kecil ke besar. Manakala untuk tertib menurun, set nombor tersebut disusun dalam nilai besar ke kecil. Jadi bagaimana nak membandingkan nombor tersebut? Kamu lihat digit yang paling kiri, yang mana yang paling besar, itulah nombor yang nilainya besar. Kamu kena bandingkan daripada kiri. Jadi cikgu ulang semula, tertib menaik, nilai kecil ke besar, tertib menurun, nilai besar ke kecil. Sekarang kita lihat contoh yang cikgu berikan, iaitu
Diberikan set nombor dan soalan menyatakan susun nombor di atas dalam tertib menaik. Jadi cikgu dah kata tertib menaik maksudnya nilai kecil ke besar, dan bagaimana kamu hendak tahu yang mana kecil yang mana besar, kamu lihat daripada kiri. Daripada kiri semua sama, digit 6. Jadi kita lihat digit yang kedua, ada 4, 5, 1, 3, 2. Jadi kamu susun daripada kecil ke besar, bermakna kamu ambil dulu 61,307, kemudian 62,307, 63,307, 64,307 dan seterusnya 65,307. Okey, masih lagi set nombor yang sama, tetapi kali ini soalan diubah sedikit, iaitu susun nombor di atas dalam tertib menurun. Jadi kalau kita susun nombor di atas dalam tertib menurun, maksudnya kita susun nilai nombor yang besar kepada kecil. Jadi cikgu dah kata kalau nak banding nilai nombor tersebut daripada kiri, kiri semua sama 6. Kita lihat digit yang kedua, jadi kita pilih kalau menurun besar ke kecil. Jadi kita ambil yang paling besar dahulu iaitu 65,307, kemudian 64,307, 63,307, 62,307 dan akhir sekali 61,307.